اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar Selap Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah untuk selok petang ini akan menyambung. Tajuknya adab buang air. Kalau kira bahagian yang kelima. Kitab Idaman Penuntut. Kalau edisi Jawi, kitab Idaman Penuntut muka surat 16. Muka surat 16 baris yang ke-14 daripada atas. Kalau Rumi muka surat 6. Saya bacakan kandungannya. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Sunat keluar daripadanya dengan kaki kanan dan membaca Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerunsingan daripada aku dan memberi aku afiat. Dan tambah lagi baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Artinya, wahai Tuhanku, sucikan hatiku daripada nifak, yakni munafik, dan lindungkan kemaluanku daripada melakukan kejahatan. Ini sambungan adab buang air yang disunatkan. Di adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang baik, yang merangkumi perkara wajib, yang merangkumi perkara sunat. Sekarang kita masuk hak adab, hak sunat. Adab hak wajib terdahulu ketika qada hajah, jangan menghadap qiblah dan jangan membelakangkan qiblah. Itu adab yang diwajibkan. Sekarang nak masuk adab yang disunatkan. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Sambil membaca dekat pintunya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi minal khubthi. Jadi tu bagi depan pun boleh, bagi mati pun boleh. Minal khubuthi wal khaba'ith ataupun minal khubthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi kita nak masuk tandas ni sama ada untuk qada hajah ataupun kerana perkara yang lain. Contoh minggu lepasnya, kita nak ambil benda yang ada dalam tandas, ataupun kita nak bawa anak kita yang nak qada hajah di dalam tandas, ataupun kita nak bawa orang uzur yang nak qada hajah di dalam tandas. Kita bukan nak qada hajah, orang uzur yang kita jaga ni yang nak qada hajah, kita pun bawa dia ke dalam tandas. Jadi kita nak melangkah tu dengan kaki kiri serta membaca doa ni. Walaupun bukan kerana nak qada hajah sekalipun. Masuk kaki kiri sambil membaca doa. Kemudian ini masuk tandas. Kalau kita nak masuk kepada tempat mandi, sebab sekarang ni tandasnya di penjuru bilik mandi. Jadi selepas daripada pintu tu, pintu luar ni sama ada bilik tidur. Kalau bilik mandi dan tandas tu dalam bilik tidur, ataupun di luar tu dapur. Kalaulah
dia ni di luar tu dapur, dalam tu bilik mandi dan tandas. Yang melangkah ke kiri daripada bilik mandi kepada kawasan tandas. Kita melangkah dengan kaki kiri. Tetapi daripada bilik tidur ataupun dapur ke bilik mandi pun dengan kaki kiri juga. Daripada bilik tidur ataupun dapur nak melangkah ke bilik mandi sebelah luar ni dengan kaki kiri juga. Kemudian daripada bilik mandi ni nak melangkah kepada tandas, tempat yang disediakan untuk qada hajat, dengan kaki kiri juga. Sampai sebaliknya bila nak keluar daripada tandas nak melangkah ke tempat mandi dengan kaki kanan. Daripada tempat mandi nak melangkah ke bilik tidur ataupun dapur dengan kaki kanan. Dia gitu. Tapi kita nak cerita sininya, kita nak melangkah ke tandas. Termasuk daripada bilik mandi nak ke tandas, disunatkan kita melangkah dengan kaki kiri serta membaca doa. Jadi dalam kitab ni dia kata membaca doa dekat pintu, maknanya sebelum melangkah ke tandas. Jadi kalau tandas sekarang bersekali dengan tempat mandi, tandas tidak ada pintu. Pintunya berada di tempat mandi. Betul. Jadi maknanya bukan pintulah di situ. Jadi daripada tempat mandi kita ni baca doa ni dan kita melangkah kepada tandas. Doa ni tak boleh baca dalam tandas. Kita baca doa ni dalam tandas, hukumnya adalah makruh. Kalau baca doa di dalam tandas, hukumnya adalah makruh. Kalaulah kita masuk tandas dah siap-siap, terlupalah kita nak baca doa. Kita masuk tandas ni dah, oleh kerana sakit perut ni, mungkin lorak sikit, mungkin gaduh sikit lah. Tergesa-gesa, kita pun melangkah masuk tandas. Allah, doa. Nak doa apa laginya, duduk, tak ada duduk molek sakit perut ni. Maka kita baca doa ni di dalam hati. Kita baca doa masuk tandas dalam hati. Dia baca doa ni sebelum. Tapi berarti sekarang ni sudah duduk di dalam tandas baru baca. Dah moga kita lupa nak baca. Tapi tak boleh bacalah dengan lidah, kena baca dengan hati. Dia beginilah, dia bacaan-bacaan. Dia kena baca dengan lidah. Baca dengan hati tidak dikira. Ni satu-satu perkara yang kita kena ambil faham molek. Tapi mungkinlah kita bicara perkara ni mungkin agak dia panjang sikit lah. Dan dia akan pergi kepada permasalahan yang lain. Jadi kita kira ni sunat membaca doa. Bila sebut kata membaca, Rudi dan Sidang Penuh kena faham molek. Bila sebut kata membaca doa, baca dengan lidah, keluar suara, dengar di telinga, boleh dipanggil membaca. Kena faham situ molek. Dia ada qauli. Dia ada qauli, membaca. Bila membaca, dia dengar di telinga, keluar suara serta dengar di telinga, dipanggil membaca. Adapun bibir mulut bergerak tetapi tidak mengeluarkan bunyi, itu tidak panggil qiraah, tidak panggil membaca, itu dia panggil hamsun. Hamsun ni bisik apa? Bisik pun keluar suara juga tau. Kita bisik, kalau tak keluar suara, kawan tu tak akan dengar. Jadi hamsun bukan bisik, maknanya gerak bibir mulut tak keluar bunyi. Itu dia panggil hamsun. Tapi kalau kita tengok terjemahan biasa, berbisik. Kita kata berbisik, keluar suara. Cuma slow sangat. Orang lain tak dengar apa yang kita bisik. Tambah pula kita bubuh tangan kita pula. Jadi suara tu tak keluar. Maknanya ada suara. Bukan maksud gitu. Hamsung ni memang tidak keluar suara. Hanya bergerak bibir mulut. Itu tidak dinamakan membaca. Jadi sekarang ni kita membaca doa. Syaratnya keluar di mulut, keluar suara serta dengar di telinga. Barulah dapat dapat perkara sunat ni, membaca doa. Tetapi apabila masuk je dalam tandas, sudah tidak boleh membaca.
Okey. Kalau membaca dalam tandas, hukumnya makruh. Jadi, tu adalah baca doa dengan hati. Ya. Tu mana dikecualikan lah. Boleh hamsun lah. Bukan hamsun ni. Ni baca Hati saja. dengan hati. Baca dengan hati. Berdoa dengan hati. Dia nak kata baca pun tak berapa betul kot, sebab baca mestilah Bunyi. keluar suara serta dengar dia membaca. Tapi di sini ada kelanggaran lah, oleh kerana sudah berada di dalam tandas. Nak membaca tak boleh makruh. Maka berdoa dengan hati. Beginilah juga. Contohnya kita bersing. Sunat kita sebut Alhamdulillah. Sunat sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah ni dengan lidah, dengar di telinga. Ya. Sini semua adalah amalan lisan, amalan zahir belakang ni. Ya. Mulut kita membaca serta dengan hati, tu tambahan pula pahalanya. Faham tak ni? Mulut membaca serta hati tadabbur akan bacaan, hati perhati akan bacaan dan makna bacaan, itu satu pahala yang lain. Tapi kita nak sebut sekarang ni, amalan sekarang adalah amalan zikir lisan. Ya. Dengan lidah, amalan zahir. Jadi dia ada peraturan dia ada syarat dia. Keluar suara, dengar di telinga. Jadi kalau kita bersing, Alhamdulillah tu dengar di telinga kita sendiri. Disunatkan kita kata Alhamdulillah selepas bersing, walaupun ketika kita dalam solat. Kita dalam solat ni, tiba-tiba kita bersing. Sunat kita kata Alhamdulillah. Dalam semayang sekalipun. Dengar di telinga kita. Cuma tu saya sebut tadi tu, kita cerita bacaan, zikir lisan, zikir lidah dengan dalam hati, jadi mungkin agak panjang sikit keluar pada masalah-masalah yang berkaitan lah. Ada relevan dia. Dia beginilah. Dia wa imma kita mengajar, wa imma kitab sekalipun, dia banyak dipanggil istitrak. Istitrak ni zikru syai' fi ghairi mahallihi limunasabati. Dia panggil istitrak, zikru syai' fi ghairi mahallihi limunasabati. Sebut satu perkara bukan tepat dia. Ni bersing, sunat jawab Alhamdulillah. Tadi bunyi tajuk adah buang air, bukan cerita bab bersing. Tapi kita sebut bukan di tempat. Tetapi limunasabatihi, ada munasabah dia lah. Sebab kita tadi baca doa masuk tandas, mestilah dengan lidah. Tiba-tiba dalam tandas berdoa dengan hati. Dia ada relevan, ada kaitan dia. Pada ni. Walaupun nampak permasalahan tu pergi ke lain, tapi kita akan balik semula kepada tajuk kitab. Dia gitu dia. Waktu ada kitab tu kadang-kadang tak banyak mana satu slot kita baca tu, sebab kita pergi ikut lain sikit, permasalahan lain tapi ada kaitan. Di samping kita banyak pula mengulangi kuliah-kuliah yang terdahulu apa semua. Tu belum kita tengok. Belum lagi tengok soalan-soalan pun kita pilih soalan-soalan yang berkaitan lah, sebab tadilah kita pun keluar juga tapi ada kaitan. Ni saya dah pernah ambil faham molek sini. Jadi walaupun dalam sembahyang, bila kita bersing, sunat kita kata Alhamdulillah dengar di telinga. Tapi tak boleh berhenti setakat tu. Saya kena peringat Riz dan sidang pendengar, jangan kita jawab Alhamdulillah ketika kita sedang membaca Fatihah. Jangan kita jawab ketika kita sedang membaca tasyahud akhir. Sebab sebagaimana Fatihah, tasyahud akhir pun sama, syarat dianya kena mualat, kena sambung tiap-tiap bacaan dengan tidak diselangi oleh bacaan lain. Syarat tu. Syarat baca Fatihah rukun qauli, syarat baca tasyahud rukun qauli, tasyahud akhir, syaratnya mualat. Mualat ni kena turut ni, dengan bahawa jangan diselangi dengan bacaan lain.
Jadi kalau Alhamdulillah sebab kita bersing, kita sedang membaca Fatihah. Itu bukan bacaan Fatihah, itu bacaan lain. Memanglah disunatkan, tapi bacaan lain. Kita sudah selit di tengah Fatihah, tak habis baca lagi. Tasyahud akhir tak habis baca lagi, pergi bubuh bacaan lain di tengah. Walaupun disunatkan sekalipun. Kalau kita giselik seumpama tu, Alhamdulillah contohnya. Tapi kita sedang membaca Fatihah, wajib kita memulai balik bacaan Fatihah kita. Tak boleh nak sambung tu. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pun bersing Alhamdulillah. Tak boleh nak sambung. Ihdinas siratal mustaqim, tak boleh dah. Lepas tu macam mana? Kita kena ulang balik Fatihah daripada awal. Sebab begitu dia panggil putus mualat. Putus tu kerana diselangi dengan bacaan lain, zikir lain, walaupun hukumnya sunat, iaitu kita kata Alhamdulillah selepas daripada kita bersing. Jadi kalaulah kita berada dalam tandas, kita bersing, sunat kata Alhamdulillah, tapi nak baca dengan lidah dalam tandas makruh, maka kita pun baca dengan hati. Dapat pahala juga. Adapun kalau tidak ada kerana sebagai contoh berada dalam tandas, kita baca Alhamdulillah selepas bersing bukan dalam tandas, maka tak dapat pahala membaca Alhamdulillah walaupun kita baca dalam hati sekalipun. Ini adalah bacaan zikir lisan yang disunatkan kita hak zahir. Maka kita kena ikut hak syarak tetaplah. Kita berzikir dengan lisan, dengan lidah. Kemudian kita pun kena tadabbur, ingat di hati. Itu kelebihan lain pula. Faham tak ni? Jadi nak panggil membaca, ingat baiklah, kena dengar di telinga. Sebagai contohlah, kita dalam sembahyang ada rukun bacaan. Takbir, rukun bacaan. Fatihah, tasyahud, salawat selepas tasyahud akhir. Salam, rukun bacaan. Syarat rukun bacaan ni kena dengar di telinga. Dia gitu. Kalau tidak dengar di telinga, rukun kaulinya tidak ada. Tidak sah rukun kauli, tidak sah sembahyang. Faham tak ni? Maknanya kena keluar, kena ada bunyi bacaan, dengar di telinga. Cuma ginilah, dengar di telinga ni Rudi dan sidang pendengar, telinga yang normal lah. Telinga yang normal. Telinga normal ni macam mana? Maknanya bukan orang yang telinga berat. Faham tak telinga berat ni? Masalah. Mana pendengaran dia tu tak berapa elok dah. Kita cerita hak telinga hak normal. Kemudian dalam keadaan suasana hak tenang. Gitu. Adapun kalau dia baca tu suara keluar. Kalau dulu-dulunya dengar di telinga. Tapi sekarang ni telinga dia bermasalah, jadi tak dengar. Hukumnya dengar. Atau so kita kuat lagi, cukup lah tu. Ataupun kalau suasana biasa tenang, dengar. Tapi kebetulan bising dengan hujan. Hujan tu kan, jadi atap tu bising. Jadi kita baca keluar bunyi. Tapi oleh kerana bising hujan, telinga kita tak dengar, hukum je dengar. Yang kita baca bertambah kuat, bukan. Dah kata kena dengar di telinga, kita ingat baik, telinga hak normal, hak orang ramai-ramai, dalam keadaan suasana yang biasa, yang tenang, bukan dalam keadaan suasana yang bising. Tu kena dengar di telinga. Kalau rukun kauli, wajib dengar di telinga. Kalau sunat-sunat dalam baca dalam sembahyang kita, sunat-sunat kauli. Sunat kauli kita ada sebut rukun kauli tau. Takbir Fatihah, sunat kauli, sunat bacaan, doa iftitah, bacaan surah, bacaan tasbih dalam rokok, sujud, hati dia panggil sunat kauli. Nak dapat pahala sunat kauli ni, nak sah sunat kauli ni, nak dapat pahala, dengar di telinga. Kalau tak dengar di telinga, bukan batas sembahyang, tapi tak ada lah hak bacaan sunat tu. Tak sah lah sunat kauli, kena dengar di telinga. Sama juga kita lepas sembahyang. Kita lepas sembahyang, kita disunatkan berwirid. Kita sesudah sembahyang, kita disunatkan berwirid. Maka berwirid kita pun sama juga, kena dengar di telinga. Bukan hanya menung ataupun gerak bibir mulut, suara tak bunyi,
tak dapat kelebihan yang disunatkan berwirid selepas sembahyang. Dengar di telinga. Faham tak ni? Dia kata dengar di telinga tu panggil baca kuat. Dah. Bacaan kuat. Orang ramai dengar. Itu dia panggil bacaan jahar. Jahar ni bacaan kuat. Orang ramai dengar. Hak bacaan sekadar telinga dengar, dia panggil bacaan sir, bacaan perlahan. Dia ada dua, satu bacaan kuat, satu bacaan perlahan. Bacaan kuat kalau kita orang lelaki kan, baca Fatihah, baca surah, disunatkan bacaan kuat, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, disunatkan bacaan perlahan. Sebut dah tadi, bila sebut kata bacaan, syaratnya dengar di telinga. Baru panggil bacaan. Li'anal qira'ah bi isma'in nafsi. Bacaan kena dengar di diri kita sendiri. Cuma bezanya kalau bacaan tu kuat, maknanya orang ramai-ramai dengar. Kalau bacaan tu perlahan, dengar kita saja. Itu je beza dia. Jangan faham bacaan kuat dengar di telinga. Bacaan perlahan, baca dalam hati. Salah gitu. Bacaan kuat, ramai dengar. Orang berhampiran pun dengar. Bacaan perlahan ni, orang dekat-dekat dengar lah. Kalau jauh tak dengar. Tapi syaratnya dengar di telinga. Jadi wirid lepas semayang pun sama. Dengar, wirid ni dia kena berzikir dengar di telinga. Gitu. Kemudian mana yang sunat, sama ada berwirid tu perlahan ataupun berwirid tu kuat, atau kita kena ngaji suku lah pula tu. Tapi perlahan ke dengar di telinga. Bukan hanya gerak bibir mulut. Sebab kadang-kadang dalam sembahyang, dia kalaulah bacaan tu dengar di telinga, kalau Rudi membaca dengar di telinga, kalau kebetulan saya duduk sebelah, sebelah ni soh rapat dulu lah, ni bukan soh 1 meter ni, soh rapat dulu. Saya duduk sebelah dengar tak? Sekarang Rudi di sebelah saya, kita semayang rapat soh, kita berdempet kita punya bahu, kiri kanan. Bukan semeter ni. Maknanya Rudi baca dengar telinga, saya duduk sebelah. Saya dengar ke tak? Saya dengar juga. Memang saya dengar, tapi dengar secara gitu je lah. Tapi dengar. Dia sekarang ni ramai orang jenis semayang, maknanya kalau kita duduk sebelah, tak ada dengar apa-apa sekali pun. Maknanya dia membaca tidak keluar suara. Kalau mazhab Syafi'i kita, kalau rukun qauli tidak dikira, tidak sah. Kalau bacaan sunat tidak dikira, tidak dapat pahala sunat walaupun semayang sah. Itu mazhab Syafi'i kita. Malaikat kalau mazhab lain lah, mazhab Maliki ke contoh, tak apalah, dia setakat gerak bibir mulut, tak keluar suara pun sah dah rukun qauli. Jadi kita ni tak mau cerita mazhab lain, tapi masalahnya dah kalau ramai orang buat gitu, tidak sah kamu semayang, tidak sah kamu semayang. Kejut juga dia. Cuma yelah, kita mazhab Syafi'i ni, bacaan mestilah dengar di telinga. Kamu ni membaca tapi suara tak keluar, telinga tak dengar, hanya bergerak bibir mulut. Tu ubahlah. Patut saya semayang sebelum ni kena qada ke tak? Dia belajar kemudian, tak boleh gitu deh. Kalau kita membaca tak dengar di telinga, tak dinamakan membaca. Maka tidak ada rukun qauli. Tidak ada rukun qauli, sembahyang tidak sah. Lepas tu macam mana sembahyang saya daripada dulu lagi, begitulah saya buat. Jadi lepas-lepas dah beginilah. Awak kira mazhab Maliki lah tu contoh. Tapi pada masa dia buat tu, dia tak tahu pun mazhab apa-apanya. Dia tahu pun masa tu dia haruskan dia mengikut pandangan mazhab lain selepas daripada dibuat dah. Walaupun masa dibuat tidak tahu. Makna apa ni? Lepas daripada kena qada semula. Itu je. Kalau kena qada semula, lah jawapan dia. Dah kalau selama-lama ni memang di semayang seumpama tu, kalau dia membaca Fatihah, bibir mulutnya bergerak tapi suaranya tak keluar, tidak sah. Tidak sah, kena qada. Betul lah, kena qada lah. Tapi oleh kerana mazhab Maliki Hanafi contohnya, tak apa dah, sah dah, bolehlah turut mazhab Hanafi Maliki. Sebab kalau kita buat tu tidak sah, Rudi dan sedang pendengar, dan semua mazhab kata tidak sah, memang kena qada lah. Kena buat semula lah. Pandai ni. Kalau kata buat gitu tak sah semayang,
ijma' ulama' yang kata tidak sah. Tidak ada ulama' pun yang mengatakan sah. Macam mana? Wajib kena semayang semula. Tapi oleh kerana ada pandang kata okey dah, bolehlah. Turut pandangan mazhab Maliki Hanafi yang mana walaupun tak dengar di telinga, dikesah dah bacaan rukun qauli, syaratnya bergerak bibir mulut. Kita dah mazhab Syafi'i ingat baik. Bacaan dengar di telinga. Bacaan kuat, tu latah, panggil latah. Ni suara yang kuat. Bacaan perlahan, sir, setakat dengar telinga tu saja. Jadi sekarang ni doa-doa apa semua ni adalah semua zikir lisan belaka. Bacaan lidah belaka. Jadi kita kena baca doa masuk tandas, baca doa keluar tandas, baca doa selepas istinja. Kena dengar di telinga. Baru dia membaca. Ada ni. Tiba-tiba masuk tandas dah. Tak boleh membaca. Lepas tu berdoa dengan hati. Barulah dikecualikan sebab dalam keadaan tak boleh nak buat dah. Nak berdoa dengan lidah. Itu je lah. Tapi kalau kita berada di luar tandas, ni belum lagi masuk tandas, kita baca doa masuk tandas ni dengan hati, tak terasa sunat. Tak ada pahala sunat ni. Faham tak ni? Mana kita bukan masuk tandas lagi ni. Kita berada di luar tandas, tiba-tiba kita baca doa, telinga tak dengar, tak terhasi hak tuntutan sunat. Sebab tidak dihukumkan membaca tanpa dengar di telinga. Ni. Sebab itulah kalau ni contoh ni, atau kata banyak perkara lain. Contohnya, dia haid, dia nipah. Dia kata saya baca Quran dalam hati, boleh ke tak? Tak dinamakan membaca dalam hati. Kalau saya baca Quran bergerak bibir mulut tapi tak ada bunyi-bunyi, tak ada bunyi suara, bibir mulut bergerak sahaja. Dengar qari baca sedap, jadi bibir mulut dia pun jadi terikut-ikut. Dengar qari baca sedap, dia mulut dia terikut-ikut. Dalam keadaan dianya haid, dianya nipah. Kita maklumlah orang haid nipah haram membaca Al-Quran. Sekarang ni kalau kata baca dah hati, tak panggil membaca awal-awal lagi dah. Tak haram lah. Sekarang ni bibir mulut dia terikut-ikut bergerak. Tapi tak ada keluar bunyi, pun belum lagi dihukumkan membaca. Maka tak haram lah. Sebab belum lagi dihukumkan membaca. Hak mana dihukumkan membaca ni? Dengar di telinga. Dihukumkan membaca. Bacaan sir, bacaan perlahan, hukumnya adalah haram. Tapi kalau bibir mulut dia bergerak, ikut qari baca Quran tadi, dalam keadaan dia haid dan nipah contohnya, tapi suara tak keluar, tidak dihukumkan membaca. Kena faham situ. Maka tidak diharamkan. Hak haramnya adalah membaca Al-Quran. Membaca maksud apa? Dengar di telinga, baru dihukumkan membaca. Samalah dengan hak bacaan yang lain. Jangan duk tanya baca dengan hati, baca gerak bibir mulut saja, kena faham molek. Rudi dan Sidang pendengar, membaca, dengar di telinga. Membaca doa masuk tandas, membaca doa keluar tandas, dengar di telinga. Kalau tak dengar di telinga, tidak dihukumkan membaca, tak dapatlah kelebihan, tak dapatlah hak tuntutan sunat membaca doa sebelum masuk tandas, membaca doa selepas keluar daripada tandas. Jadi kalaulah sudah berada dalam tandas, terlupa nak baca, masuk dah, maka bacalah dengan hati. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa masuk tandas. Kemudian sunat keluar daripada kaki kanan. Keluar dengan kaki kanan. Dan membaca Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerusingan daripada aku dan memberi aku afiah. Anil azza, azza ni kerusingan daripada aku di atas sini ni. Setengahnya azza ni satu penyakit lah, satu penyakit. Sebab apa? Sebab hak ada dalam perut kita ni satu penyakit tu. Hak kotoran tu satu penyakit.
pada ni. Allah menghilangkan daripada aku ni penyakit. Bukan kata hak keluar tu. Bahkan kalaulah tidak boleh keluar, hak tu penyakit sangat-sangat. Kalau memang tak boleh keluar, tak boleh kencing contohnya. Kalau tak boleh kencing contohnya, sekarang wallahu alam lah macam mana cara perubatan. Masa saya budak-budak dahulu, masa tu duduk pondok lagi, ziarah lah keluarga kepada pelajar pondok. Dia kena penyakit tak keluar kencing. Ni penyakit ni, tak keluar kencing. Bayangkan macam mana rasa. Allah, mana kita kata kok kalau kita tengok kok dia macam nak khabat dinding. Mana tu? Kesakitan. Mana kita boleh kencing tu, Allah lah, Tuhan menghilangkan penyakit kita tu. Oh, tapi kita rasa macam Allah relax je, rasa macam bukan satu nikmat daripada Allah. Kita rasa macam bahasa dia dah gitu. Kalau Tuhan uji kita tak keluar tu, ataupun jenis batu karang apa semua tu, hak tu. Mana kesakitan keluar kencing tu. Betul. Hak mana tak boleh kencing, hak di hospital tu dia masuk alat, Allah lah. Lepas tu kalau kita ziarah-ziarah orang hak Tuhan uji dengan uzur, dengan sakit ni, kita akan banyak mensyukuri akan kesihatan yang dikurniakan oleh Allah. Betul. Tak lah? Betul. Tak boleh kencing sampai ke mati dianya. Masa tu lah tak ada perubatan, tak ada obat. Tapi ni cerita 20 tahun dulu lah. Tapi nak tengoknya, nak ceritanya, itu satu penyakit. Tapi Tuhan menghilangkan. Boleh keluar mudah-mudah. Alhamdulillah lah tu. Ya, betul. Kemudian Allah Ta'ala pula menjadikan daku ni afiah. Dan memberi aku afiah wa afani. Memberi afiah, satu sehat, satu afiah. Beza tak, Rudi? Afiah dan sehat. Sama. Kita sehat wal afiah. Sungguh ni. Ya. Apa dia kita tu? Sehat wal afiah. Dan sihat. Mana? Sihat. Dah bukan. Dah bukan. Bukan dalam tulisan Rumi kita ada. Ada. Sihat wal afiat. Jadi bahasa Melayu tu. Tak nak jawab. Bahasa sastra aku. Bahasa nak. Dah bukan, memang dalam tulisan tu sihat wal afiat. Sihat wal afiat. Sihat dan afiat. Dia kita minta sini minta afiat ni, bukan minta sihat. Dia afiat ni lebih tinggi daripada sihat. Lebih tingginya mana? Afiat ni kita minta Tuhan dakwi kita sakit daripada awal. Afiat. Sihat ni, ya Allah, sihatkanlah aku daripada penyakit yang aku hidapi sekarang. Tu minta sihat. Ya Allah, sihat ni berilah kembalikan kesihatan dan daripada penyakit yang aku hadapi sekarang. Jadi sihat ni kita minta daripada sakit, jadi hilang sakit, jadi sihat semula. Adapun minta afiah ni, tu minta sihat daripada awal-awal. Dia gitu. Ni lebih daripada minta sihat lagi. Jadi minta afiah tak kena daripada awal-awal. Tuhan uji juga kitanya. Dengan satu-satu ujian penyakit, kita pun minta sihat. Jadi yang ni minta afiah. Nak doa kita baca selepas keluar daripada tandas dengan kaki, berada dalam bilik mandi, kita pun baca doa alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Kemudian kita disunatkan sebelum kita baca alhamdulillah, kita disunatkan baca ghufranak. Sunat. Ghufranak alhamdulillahillazi
azhaba annil adza wa afani. Ghufranak. Ya. Dan kalau kita baca ghufranak saja sudah dapat dah. Ya. Sudah memadai dah. Kita tak baca alhamdulillahillazi azhaba anil azza ni. Ya. Kita baca dengan ghufranak. Sudah memadai. Sebab Nabi baca ghufranak. Sebab apa Nabi minta keampunan? Ya. Sebab Nabi sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tandas tidak boleh berzikir. Tapi hati Nabi sentiasa berzikir. Tetapi tidak ada zikir lisan. Tidak ada zikir lisan Nabi, zikir lidah Nabi tidak ada. Sebab pada tandas, maka Nabi keluar tu, Nabi minta keampunan, ghufranak. Kenapa? Kerana dalam tandas tadi, Nabi tidak boleh berzikir lisan. Lidah Nabi tidak boleh berzikir, walaupun hati Nabi sentiasa berzikir. Jadi Nabi baca ghufranak. Jadi kalau kita baca ghufranak, setakat tu, memadai dah. Tapi kalau kita nak sambung, ghufranak, alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Itu doa keluar tandas. Dan tambah lagi baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, wahai Tuhanku, sucikanlah hati aku daripada nifak, iaitu kurungan munafik, dan pelihara atau kawal kemaluan aku daripada melakukan kejahatan. Hak ning ni doa selepas istinja. Sini dah cerita sini semua tulis. Dan tambah lagi baca. Hak ni bukan doa keluar tandas ni. Allahumma tahhir qalbi ni. Hak ni doa selepas istinja. Tak ni baca dah hati. Dah sekarang ni lepas istinja, kita keluar tandas. Kita keluar tandas, kemudian kita baca doa keluar tandas. Ya, baik. Kemudian kita baca doa selepas istinja ni pula. Tetapi kalaulah dia qada hajah di dalam tandas, dia istinjanya di tempat mandi. Contohnya dia qada hajah atas tandas hot tinggi tu, tandas hot tinggi. Jadi dia nak istinja tak terbuka tempat yang dia nak istinja. Di halakah dubur dia tak terbuka. Jadi lepas dia qada hajah, dia pun keluar, dia pun tarik air tu, jangan tinggal dalam tu. Faham. Dia pun pam tu, dia tarik air tu. Dia pun baca doa keluar tandas. Ya. Kemudian dia pun mencangkung di tempat mandi, dia pun istinja. Sesak istinja, baca doa ni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Baca doa ni. Tetapi kalau di istinja tu di dalam tandas sebagai kebiasaan, jadi dia keluar tandas tu, dia baca doa keluar tandas dahulu, kemudian dia pun baca doa Allahumma tahhir qalbi. Ni doa untuk lepas istinja tadi. Pada ni. Ni bukan doa tambahan kepada doa keluar tandas. Allahumma tahhir qalbi ni. Ini doa selepas istinja. Kemudian kita hurah baliklah hak berkaitan dengan bacaan doa ni. Bacaan doa hak lepas istinja. InsyaAllah saya akan hurah balik. Kira-kira minggu ni kita berhenti di jangan memandang kemaluannya ketika qada hajah. Jangan memandang pada najis yang keluar itu. Yang eloknya kencing, jangan berdiri. Ni ditambah dengan adab-adab yang lain. Tapi doa lepas istinja tu saya belum cerita lagi lah. Itu insyaAllah selok akan datang saya akan hurah balik lah pengertian doa tu. Allahumma tahhir qalbi ni doa lepas istinja. InsyaAllah saya akan cerita dia punya pengertian. Cuma untuk masa ada 10 minit lagi ni, saya nak ambil soalan minggu lepas. Baik. Ni ada satu soalan saya tulis. Ummi Faiz, begitulah. Dia tanya di sini, tulis ni. Suhanok tulis soalan ni, dia tulis betul-betul macam dalam FB. Gana. Okay. Gana. Guana dah. Macam manalah. Nak tulis GANE. Gana mana? Macam mana? Ya. Nak hilangkan rasa was-was, bersih ke tidak?
selepas kencing. Sebab rasa. Lepas tu sengkang, nampak air kencing masih menitis selepas dibasuh berkali-kali. Remaja lelaki 20-an. Tapi kalau ikut Umi ni mungkin perempuan, mungkin mak dia ke siapa ke. Macam mana nak hilangkan rasa was-was? Bersih ke tidak selepas kencing? Sebab rasa sengkang, sebab sengkang itu nampak air kencing masih menitis selepas dibasuh berkali-kali. Nak hilangkan rasa was-was. Apa dia was-was? Ni satu perkara. Kemudian rasa nampak air kencing masih menitis. Rasa lain, nampak lain. Ni 10 minit ni tak padang ni. Tak padang 10 minit ni. Ni pula berkait dengan rasa was-was. Kita awal-awal lagi dah. Was-was kita minta berlindung, jangan kita turut. Hak was-was ni, jangan kita duk turut. Kemudian rasa ataupun nampak air kencing masih menitis tu, kena faham molek ni, rasa ke nampak? Rasa ni kita mari perasaan, rasa macam keluar. Nampak ni kita belek ke mana? Kita belek tengok, nampak keluar. Ni semua ni ni kalau lah, kalau yang bertanya ni kemungkinan lah ibu ke kakak ke ni remaja lelaki umur 20-an ni, hak ni kena pegang wawah, kena pegang, kena nasihat molek, tak makan nasihat, kena pergi berobat. Berobat cara tradisional ataupun berobat cara moden, pergi hospital untuk menghilangkan keraguan dalam hati yang dia sudah berbentuk jiwa. Ni jangan biarkan. Biarkan punah. Ada ni. Ni wallahu alam ni, saya cuma dengar orang yang bertanya. Dia punya rasa. Lepas kencing, dia rasa keluar lagi. Dia rasa. Dan dia kata dia nampak keluar. Dia rasa keluar. Pergi hospital. Ini cerita orang perempuan. Ini cerita remaja lelaki 20-an. Ini cerita orang perempuan. Sampai satu peringkat, doktor ni bubuh satu alat di dalam kemaluan dia. Lepas dia kencing. Dia masuk dalam bilik doktor. Mana apa ni, dengan suaminya ada apa semua. Masuk alat. Doktor nak mengesahkan bahawa tak ada keluar apa-apa dah lepas awak kencing. Masuk alat. Memang tak keluar. Di alat tu memang tak keluar. Tapi dia masih tak pakai juga. Hak nyata di mata tak keluar tu. Dok, saya rasa keluar. Ada keluar. Tengok ni. Ada penyakit belakang ni. Ni penyakit tu kata berobat cara tradisional, berobat cara moden. Jangan biarkan. Ini sudah jadi perkara yang akan bawa pada kerosakan. Sebab was-was daripada siapa? Syaitan. Nak tanya Rudi yang sedang pendengar, kalau daripada syaitan ni ada tak hak bertambah baik, kau comel agama, ada tak? Ada satu syaitan ni baik sungguh dianya. Ini nak jadi anak Adam ni baik. Tak ada. Syaitan ni kafir. Tujuan nak merosakkan orang Islam, orang yang beriman. Was-was ni adalah untuk merosakkan agama seseorang. Ni kena berobat. Faham tak ni? Siapa peringkat doktor mengesahkan tidak ada air kencing yang keluar. Yang mana selepas kencing tu tidak sebagian di rumah dia kencing, mungkin dia berpusing-pusing, dia berjalan apa semua. Sekarang ni lepas kencing mari kat doktor lalu dah. Bubuh alat tu memang doktor mengesahkan tidak keluar. Tapi dia pakai wah dia juga. Dok, saya rasa keluar. Ada benda.
Nak hilangkan rasa was-was ni, kita kena ni banyak berzikir, banyak berdoa, kemudian kena banyak membaca Al-Quran, lepas tu kena ada panduan-panduan nasihat serta dengan perubatan. Rasa, nampak dah ni rasa ni, bukan nampak. Kemudian air kencing ni, dia kadang dia tengok, dia kata di kepala tu dia nampak macam buih je. Yang muda itar tu apa? Yang muda hitam duduk gitilik di kepala tu apa? Kencing, istibrak ni kita bereskan keluar ni, sama ada dengan kita berdaham atau istibrak. Kita berdaham ataupun kita uruk kemaluan. Kalau perempuan dia uruk di bawah pada pusat dia tu, bawah perut dia tu uruk belakang. Lelaki uruk dia punya kemaluan, tapi uruk tu kena ingat baiklah. Uruk dengan perlahan-lahan, jangan uruk kuat. Sebab apa? Kalau uruk kuat, lemah kawan tu, mati kawan tu, payah pula nak kuabak balik tu. Uruk slow-slow, jangan kawan tu mati. Jadi mana uruk slow-slow, kemudian bangun. Ni bagi orang yang agak tu, bangun duduk. Okey, selesai. Istinja, lepas tu keluar. Tak sudut layang. Tak sudut peduli. Dah. Lepas tu kita selesai istinja, selesai berwuduk, kita rencikkan kain pelekat kita dengan air. Sunat rencikkan pelekat dengan air. Kadang-kadang kita selepas istinja tak rasa keluar. Lepas ambil semayang je. Dia rasa dah keluar. Sudah berwuduk, sunat kita percikkan kain pelekat kita dengan air. Bila kita rasa macam keluar, tengok basah. Basah air hak saya percikkan tadi. Jangan peduli, teruskan pergi pada sembahyang. Ni cara dia. Jangan duk layan. Jangan duk ita-ita. Jangan duk belek-belek. Anu nyakit ni payah. Tu kata waswas ni ingat baik. Waswas ni naun minal junun dipanggil. Naun minal junun, satu bagai, satu jenis daripada penyakit gila. Tapi bukan gila sungguh. Kalau gila sungguh tak wajib semayang. Ni satu bagai. Sebab tu kata kena pergi hospital. Bagian apa tu? Bagian psikiatrik apa kita? Betul, pergi situ. Sekretari. Bukan gila ni, tapi untuk menghilangkan bisikan. Kencing keluar. Tak. Sampai satu peringkat, kalau dah dia masih lagi ganggu, begini je lah. Ini di antara satu jalan. Kita istinja, kita ambil masa awal sikit. Kita buang kecil, kita masih ambil awal sikit sebelum masuk waktu, setengah jam contohnya. Contoh ni. Jadi kita ambil semaya, kita buang air kecil setengah jam sebelum masuk waktu. Mungkin dia keluar. Tu dia tak suruh layang. Biar dia keluar, kita basuh, kita pakai seluar dalam, dia keluar. Tapi tak keluar sebenarnya. Biarlah dia nak ganggu kita, dia kata keluar. Kita pun sampai masa, lepas tu dah keluar dah. Dia nak kacau masa tu je mula-mula. Lepas masa kita masuk waktu, kita pun ambil air sembahyang. Lepas tu di bawah tu hak rasa tu bagi kita tak ada. Kalau dia kata ada najis air kencing, najis tidak membatalkan sembahyang mengikut pandangan mazhab Maliki. Habis dia kata. Tapi kita bukan pakai mazhab Maliki ni, pakai mazhab Syafi'i. Tapi dia mari juga ni, lo dalam tu kena kencing tak dikeluar titik, rasa. Kalau keluar sungguh pun najis air kencing tu tidak membatalkan sembahyang. Saya boleh sembahyang. Sudah, habis takat tu. Jangan duk layan tu. Tapi kita mazhab Syafi'i sebenarnya tak ada pun air kencing tu. Dah Nabi kata ada dua golongan, ada dua orang ahli kubur yang terseksa kerana dia kencing. Tu dia kencing macam budak-budak, tidak istibrak. Dia kencing, dia pakai bangun, dia tak istibrak. Pandai ni. Jadi air kencing tu keluar kemudian. Ni dak ni dia istibrak molek dah. Berdahing, uruk, bangun duduk dah. Tapi dia masih agak ada gangguan. Okey, kita sudut layang. Mana setengah jam sebelum masuk waktu semayang, kita buang kecil. Kemudian masuk waktu semayang, kita pun ambil semayang. Hak tadi tu, keluar. Hukum pekoh tak keluar. Rasa macam keluar. Hukum pekoh kata tak keluar. Dia main rasa juga. Kalau keluar sungguh pun, najis. Tak apa, mazhab Maliki, najis sah lagi semayang. Tengok Nabi semayang.
Ketika Nabi sujud, orang kafir bubuh macam-macam kotoran di belakang Nabi. Nabi bertidak semayang. Ada najis tidak membatalkan semayang. Itu mazhab Maliki. Tapi sebenarnya kita bukan pakai mazhab Maliki di sini. Cuma kita nak lawan perasaan was-was. Jangan duk layan. InsyaAllah lah. Lepas daripada kita buat seumpama tu, was-was tu akan jadi hilang. Dan juga kita kena usahakan secara perubatan, sama ada secara tradisional ataupun secara moden. Ni hak berkaitan dengan soalan Umi Faiz, hak berkaitan dengan rasa was-was selepas kencing. Rasa nak keluar air kencing tu, rasa tidak dikira dari segi hukum fiqh, hukumnya tak keluar, tapi pastikan kita istibrak, molek. Jangan lepas kencing tu terus pakai seluar, janganlah. Maka kita kena ikut aturan-aturan hak mana memang kita dituntut supaya istibrak selepas daripada kita qada hajah. Jadi kemudian kita sambung baliklah hak adab, kemudian doa selepas istinja tu saya akan sambung balik di slot akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada petang ini kita dapat sikit sebanyak ilmu yang penting yang perlu kita pegang betul-betul untuk kita amalkan supaya kita ibadah kita sah dan diterima oleh Allah SWT, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar kerana sudi bersama-sama dengan kita petang ini untuk berkongsi. InsyaAllah ada umur panjang, ada rezeki, kita jumpa lagi minggu depan. Dan untuk memberkati majlis kita pada hari ini, sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ustaz.